Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat bersama-sama untuk meneruskan sesi latih tubi. Baik, untuk hari ini kita akan teruskan dengan modul gemilang, bermula dari muka surat 24. Diharap pelajar-pelajar dapat menyimak buku modul masing-masing. Baik, kita terus dengan soalan nombor 31. Melakukan tawaf berturut-turut 7 pusingan merupakan perkara sunat haji. Tawaf mesti dilakukan sebanyak 7 kali. Baik, soalan 32. Hukum khulu adalah harus bagi isteri yang yakin tidak sesuai dengan suaminya dan bimbang akan derhaka terhadapnya. Khulu adalah salah satu penceraian yang diharuskan dalam Islam. Yang pertama adalah talak, yang kedua adalah fasakh, dan yang ketiga adalah khulu. Baik, soalan 33. Haji ifrad, haji tamatuk, haji kiran. Dia ada 3 jenis haji. Baik, cuba tengok soalan nombor 33. Isi tempat kosong ialah mengerjakan umrah dahulu pada bulan haji diikuti dengan mengerjakan haji. Ini disebut sebagai haji tamatuk. Iaitu mengerjakan umrah dahulu di bulan haji, kemudian diikuti dengan mengerjakan haji. Okey, soalan 34 ialah mengerjakan ibadat umrah dan haji secara serentak. Kalau mengerjakan haji dan umrah secara serentak, itu dinamakan haji kiran. Soalan nombor 35 ialah mengerjakan haji dan umrah berasingan. Maksudnya dia mengerjakan haji dahulu, kemudian mengerjakan umrah. Ini disebut sebagai haji ifrad. Berbeza dengan haji tamatuk. Haji tamatuk mengerjakan umrah dahulu. Okey, soalan nombor 36. Pernyataan yang diberi ialah halal dimakan, mati dengan sekali sembelihan, putus urat halkum dan urat marik. Pernyataan di atas merujuk kepada syarat sah binatang yang disembelih. Okey, soalan 37. Hukum melakukan akikah ialah sunat muakkad. Baik, apa maksud akikah? Akikah ialah menyembelih binatang ternakan sempena kelahiran bayi sebagai tanda kesyukuran. Itu akikah. Manakala korban ialah menyembelih binatang ternakan pada hari raya Aidiladha dan hari-hari tasyrik sebagai tanda beribadat kepada Allah. Okey, seterusnya soalan nombor 38 hingga 41. Pilihan jawapan telah diberi. Baik, soalan nombor 38. Hukum menceraikan isteri yang sedang haid ialah haram. Tapi talak tetap sah. Hukum mencerai adalah haram. 39. Melakukan sembelihan di hadapan binatang lain yang hendak disembelih termasuk dalam perkara-perkara makruh semasa sembelihan. 39. 40. Hukum memakan sebahagian daging korban bagi orang yang berkorban ialah sunat. Manakala bersedekah adalah wajib bagi daging korban kepada fakir miskin. Soalan nombor 41. Tidak mampu memberi nafkah tetapi berkeinginan untuk beristeri. Hukum perkahwinan tersebut ialah makruh. Baik, kita tahu kan hukum perkahwinan
ada 5, iaitu wajib, sunat, makruh, haram dan harus. Baik, soalan 42. Isi tempat kosong. Baik. Pilihan jawapan diberi iaitu walimatul urus, meminang dan bersanding. Baik, soalan 42. Rajah R dalam rajah di atas ialah, baik, selepas merisik. Biasanya tata cara perkahwinan disebut sebagai apa? Meminang. 43. Selepas meminang, akad dan S dalam rajah di atas ialah walimatul urus. Jadi kaifiat perkahwinan yang pertama merisik, selepas merisik meminang, selepas meminang akad nikah dan seterusnya walimatul urus. Baik, apa tujuan walimatul urus? Tujuannya adalah untuk menghebahkan kepada orang ramai tentang perkahwinan supaya dapat mengelak daripada fitnah ataupun perkara-perkara yang tidak baik. Okey, soalan 44. Sebab fasah. Suami tidak memberi nafkah, suami berpenyakit, suami zalim terhadap isteri. T dalam rajah di atas ialah, antaranya ialah suami murtad atau suami hilang. Baik, pernyataan di atas merujuk kepada syarat. Baik, kita lihat pernyataannya. Nombor 45. Boleh berlaku adil, mampu dari segi jasmani dan keuangan, tidak melebihi 4 orang isteri dalam satu masa. Jawapannya adalah syarat poligami. 46. Memberi kemudahan kepada orang yang memerlukan, memberi jaminan kepada orang yang memberi hutang dan mengembangkan ekonomi umat Islam merupakan hikmah gadaian. 47. Cara bayaran kosong, isi tempat kosong, hendaklah tetap dan tidak bertambah walaupun dalam masa yang lama, iaitu cara bayaran hutang. Kalau bertambah itu dikira sebagai faedah dan hukumnya adalah haram, faedah ataupun riba. Baik, 48. Tawaf dilakukan oleh mereka yang baru sampai ke Mekah, iaitu tawaf qudum. 49. Tawaf wajib dilakukan oleh orang yang hendak meninggalkan kota Mekah, iaitu disebut sebagai tawaf wida, iaitu bagi orang yang hendak meninggalkan kota Mekah. Baik, seterusnya soalan 50. Antara perkara wajib haji: bermalam di Mina, bermalam di Muzdalifah, melontar di Jamrah Al-Aqabah. Soalannya, T dalam rajah di atas ialah melontar ke tiga-tiga jamrah atau niat ihram di miqat atau meninggalkan larangan ihram. Sebab perkara wajib haji ada 6, iaitu niat ihram di miqat, niat ihram di miqat, melontar Jamratul Aqabah, bermalam di Mina, bermalam di Muzdalifah, melontar ke tiga-tiga jamrah dan meninggalkan larangan ihram. Soalan 51. Daging sembelihan tidak wajib disedekahkan kepada fakir miskin. Daging sembelihan akikah tidak wajib disedekahkan kepada fakir miskin. Kalau daging sembelihan korban
wajib disedekahkan kepada fakir miskin. Baik, 52. Rukun haji yang menjadi simbol membersihkan diri daripada segala sifat tercela pada diri seseorang ialah bercukur. Baik, rukun haji yang kelima iaitu bercukur. Baik, rukun haji yang pertama ialah niat ihram. Yang kedua, wukuf. Yang ketiga, tawaf. Yang keempat, sa'i. Yang kelima, melontar. Yang kelima, bercukur. Dan yang keenam, tertib. Baik, soalan 53. Anak angkat tidak boleh dibenkan kepada bapa angkat kerana merosakkan nasab keluarga atau keturunan. Dan soalan yang terakhir iaitu soalan 54 ialah hak penjagaan anak yang masih kecil yang belum mampu menguruskan diri sendiri, iaitu jawapannya ialah hadanah. Itu apabila berlaku perceraian, anak yang masih kecil dan belum mampu menguruskan diri, hak penjagaannya adalah lebih utama kepada ibunya. Itu di antara syarat-syarat hadanah. Baik, itu latih tubi kita untuk hari ini, dan saya harap selepas ini pelajar-pelajar dapat meneruskan lagi latih tubi walaupun kita dalam keadaan PKPP. Dan saya harap juga pelajar-pelajar semua bersemangat untuk mengulang kaji, memandangkan peperiksaan kita belum selesai. SPM kita masih belum selesai lagi. Jadi sekiranya ada apa-apa pertanyaan, bolehlah berhubung dengan ustazah-ustazah di melalui WhatsApp masing-masing ya. Jadi saya harap kamu semua faham, dan setakat itu dulu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.